Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijab 'an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi mawani'a wilayatin nikahi. Tawadan mafa'ila dah. Ini suatu pasal pada menyatakan yang menegah. Mana yang wali bagi nikah. Mana dia yang tertanggal. Yang menegah mana yang tertanggal. Wali bagi nikah mana dia tak ada wilayah bagi dia. Maksudnya dia tak boleh jadi wali. Tidak ada wilayah bagi dia. Lagu mana tengok. Bermula menegahkan jadi wali itu sahaya. Saya kait sikit bawah tu, sekali pun muba'ad ataupun mana dia sahaya yang ada perjanjian dengan tuan dia, merdeka setengah dan muba'ad. Walaupun dia ni sahaya hamba yang dimerdekakan setengah, maka dia tertegah juga daripada jadi wali. Baik. Dan kanak-kanak mana belum balik. Hak belum balik bolehkah jadi wali? Tak boleh. Dia pak dia meninggal, tinggal adik-adik. Kak tu nak menikah tapi adik tak balik. Maka tertegah saja daripada jadi wali. Atau pada kita saya lah. Dan gila atau sana menegah jadi wali tu orang yang gila. Kait pada kata gila tu, jikalau berputus-putusan gilanya sekalipun, bermana sekalipun tak boleh jadi wali juga. Maksud dia tak gila straight. Maksud dia gila, tapi gila dia tu kadang-kadang main, kadang-kadang tak. Kadang-kadang bila bulan naik gila lah. Dia jenis naik turun ni. Bila bulan naik dia gila, bulan turun dia hilang gila. Walaupun macam tu. Maka ulama kata, walaupun berputus-putusan gila dia tu sekalipun, apa mana sekalipun, tak boleh jadi wali juga. Gitu. Itu siapa? Bila pak ni tak boleh jadi wali, yang ada pun sahaya, yang ada pun kanak-kanak ataupun orang gila maka tu tak prank. Dia buat cabang. Maka menkahwin oleh wali yang abad. Apa wali abad? Wali yang jauh. Wali yang jauh pada masa gila wali yang akrab. Wali akrab ni boleh wali yang dekat. Apa wali yang dekat? Dia boleh mujbir. Mujbir tu akrab. Dia dua ya akrab ni. Satunya bapa dengan tok wan dan yang keduanya tu tok wan. Lain pada bapa dengan tok wan, itu dia panggil wali abad. Faham tak? Abad ni mana wali yang jauh. Abang adik abad. Situ. Jadi mengkahwinkan dia tu oleh wali yang abad pada masa gila wali yang akrab. Tu dia dah. Tiada pada masa siumannya. Makna dia tiada mengkahwin oleh wali yang abad tu pada masa siuman wali yang akrab. Nya tu balik pada akrab. Walaupun tetapi kalau ada wali yang akrab tu dia siuman, maka tak boleh mengkahwinkan. Tak pakai, tak boleh, tak sah, melainkan wali akrab lah dulu. Bapa dengan tok wan, kecuali lah dia ni gila ataupun dia ni dia ni budak-budak ataupun dia jadi sahaya orang, pada ketika tu maka mengkahwin akan dia oleh wali yang abad. Wali yang jauh. Faham je tu lah. Itu mudah masalah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan fasiqun, dan fasik.
Fasik. Maksud dia wali yang fasik. Fasik ni mana tahu lah. Fasik. Mana dia orang yang mengekalkan dosa kecil, dosa besar. Dan buat dosa kecil. Fasik lah, tak semayang, main judi, tak kira lah gitu dah. Dia kekal, tak taubat dia. No. Lain daripada imam yang azam, lain daripada imam mana sultan. Imam yang azam ni mana sultan lah. Bukan imam. Kalau dia tak sebut imam saja ni boleh jadi imam masjid, imam surau. Tapi bila sebut imam azam ni kena kepada sultan. Maka sultan ni dari segi wilayah dia tu, walaupun dia fasik tengah duk bina arak ni, tunggu kami nak nikah kau ni. Sila. Maka boleh. Tu besar dia tu. Walaupun fasik dia, maka sah. Wali yang wali sultan ni. Kebanyakan tak boleh sah. Kebanyakan tu Hanafi. Kebanyakan macam mana? Sultan. Tak lah. Tapi kita yang nikah kita ni Tok Qadhi lah. Pasal depa tu bukan atas jalan ni, tapi depa atas jalan wakil itu daripada sultan. Ada apa? Tauliyah daripada sultan, maka sah. Itu sah. Orang kebanyakan tak boleh. Wali boleh. Tu kalau sekiranya tidak ada wali. Boleh. Cuma kita Imam Bukhari sebut, kita panggil Tok Wali tu, lepas tu suruh dia taubat. Mengucap taubat. Sifat apa semua. Lepas tu dia kata maka menikah halan, nikah lala tu. Jangan bagi dia terjun dalam masjid ke, tak pergi kokot, tak dalam rumah, singgah kedai mak kau pula. Nikah lala tu sebagai jalan tempat buat ni. Itu kata Imam Bukhari. Itu ya. Maka habis tu pergi Tok Imam suruh Tok Wali tu istighfar, mengucap lain apa semua lah, baru wakil. Okey kata imam, ataupun dia angkat ni. Selesai. Qala musannif rahimahullah taala, dan hijir sapih. Hijir sapih ni terhijab dengan sebab bodoh dia. Sapih bodoh, sebab bodoh. Sapih tu dia apa? Simwa mim paha. Gitu. Simfaha sahaja. Safi. Hasil sapi. Hijab sapi ni sebab apa? Kadang-kadang dia ni terhijab, tertegah oleh hakim tegah dengan sebab bodoh dia, dengan sebab macam-macam lah dia ni. Ditegah daripada jadi wali. Dia sedap bab nikah ni kena mengaji idhahul bab. Kita idhahul bab. Sedap ya. Tapi boleh lah bahasa dia pun elok lah. Kemas pula ni. Ni buat anak belakang. Ni anak belakang. Ni kena hak belakang tu. Idhahul bab. Qala musannif rahimahullah. Dan cedera penelekan dengan sebab tua. Kitab saya dia tulis tua ni tawaw halib, dia bunyi tu. Bunyi tu, boleh bunyi tu gitu. Tua. Begitu. Kalau tawaw alif tua, dia bunyi gitu ni bunyi tua. Bunyi gitu. Asal gitulah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Siapa Rabb? Tuan sekalian alam. Tawaw ha alif nun. Tuan. Lepas tu kita ambil Tuhan jadi Tuhan. Lepas tu. Sebab tu bahasa kita tu jadi di situ dia tawaw alif kita ni dia tawaw ha alif tua. Berbunyi tua. Gitu. Asal Tuan. Siapa Allah? Rabbil alamin. Tuan. Mana pencipta, pentadbir, ni semua. Lepas tu kita bunyi Tuhan. Tuhan tak ada hal ni. Bunyi gitu. Bunyi lekat Tuhan. Bagi su. Gitu. Cedera penelikan dengan sebab tua. Apa dia? Cedera penelikan ni. Tulis sikit bahasa tu. Nyanyuk.
Nyanyuk, tahu nyanyuk? Penyakit lah. Tok wali nyanyuk oi. Saat dia kata angkat, saat dia kata dak lagi, saat wakil dah. Tu sebab apa? Sebab cedera penilikannya. Sebab tua dia tu. Tu panggil nyanyuk lah tu. Situ. Sebab nyanyuk. Baik. Atau sebab banyak penyakit. Sebab cedera penilikannya sebab banyak penyakit. Ada belaka 3 serangkai, ada hal lain. Macam-macam dia tu. Kat dia ada belaka. Dengan sebab penyakit dia tu, maka dia cedera penilikan dia. Pun tak boleh jadi itu tok wali. Tok wali nikah tak boleh jadi tambah tok wali sungguh. Wallahualam nak boleh ke tak Wallahualam. Tu atas Tuhan lah nak angkat lah. Tapi kalau kata tok wali nikah pun tak boleh jadi, berat lah. Tambah nak jadi tok wali betul-betul ni lagi-lagi payah. Tapi hak Allah Ta'ala ni ya. Qala musannaf rahimahullah, dan bersalah-salahan agama. Tak boleh jadi wali juga orang yang bersalahan agama. Agama mana? Anak masuk Islam, lah bercambah jadi gitu lah. Anak masuk Islam, pak jadi wali, tak boleh. Pasal apa? Pasal bersalahan agama. Tak pun pak nak menikah, anak apa pak masuk Islam, anak ada, gitulah. Emak, bukan mak tu. Kita ambil kak ke apa, tak kira lah gitulah. Anak dengan pak ke gitu. Tak boleh. Tak boleh jadi bersalahan agama. Pak tak masuk Islam, anak masuk Islam. Lah ni. Betul? Anak boleh ke anak jadi tak boleh. Pasal bersalahan agama. Ikhtilafuddin ni. Maka dipindahkan wali segala yang tersebut itu. Sebut mana? Daripada hak pasir daripada hijir sapi, pasir, cedera penilikan tadi ni. Kepada wali yang abad. Maka dipindahkan. Mana dipindah oleh syarak lah. Mana syarak memindahkan kewalian tadi ni untuk menikahkan adara tadi ni. Pindah kepada siapa? Pindah kepada kepada wali yang abad. Wali yang jauh. Tiada dipindah. Tiada, yakni tiada dipindah yang buta. Tapi ada juga. Wali abad ada apa ni? Wali abad ada tapi buta. Buta tak boleh. Tiada yang buta, dia kata dah. Tiada yang buta, mana tiada dipindahkan kewalian tadi ni kepada yang buta. Tiada yang buta. Kalau hak buta tu boleh jadi ke? Maka tiada dipindahkan wilayahnya. Nampak tak? Dah. Tiada dipindah. Silap lah baca tu. Bagi faham silap faham. Baik. Maka takat berhenti kat tu. Maka dipindahkan tersebut kepada wali yang abad. Selesai ke tu. Tiada yang buta, mana tiada dipindah ke wilayah tadi ni yang buta. Yang buta dipindah kan? Tak pindah. Nanti kekal dekat dia. Maka tiada dipindah wilayahnya. Boleh faham tak? Kalau pak tu buta, tak dipindahkan wali kepada abad. Faham ke tak? Dia masih lagi boleh jadi wali. Baca tu betul lah. Bahaya tak kena. Habis tu dia kata tadi tu, kumar takat tu, kumar takat kita kat mana? Takat abad. Mana dia? Dipindahkan segala yang tersebut itu kepada wali yang abad. Habis selesai. Tiada yang buta, mana? Tiada dipindah yang buta, wali yang buta tu. Maka tiada dipindahkan wilayahnya. Nampak tak? Maksud dia masih kekal untuk diri dia sebagai jadi wali. Situ. Dia orang mengaji yang buta tu, Ustaz. Dia atas pada wilayah segala tu.
dipindahkan wilayah segala yang tersebut. Dekat tu maksud dia, maka dipindahkan wilayah, maka kata yang buta, mana dia? Wilayah yang buta, maka tiada dipindahkan wilayahnya. Gitu. Habis kot tu. Jilat baca yang mampu. Hukum bi kot lain. Habis selesai. Qala musannif rahimahullah. Dan tiada yang pitam. Mana tiada dipindahkan wilayah yang pitam. Takat pitam lah. Tu nak buat gini, wali pitam. Tangguhlah sah. Bahkan dinantikan hilangnya hilang pitam. Cerok lah ayat-ayat apa pergi sedang balik. Lepas tu abang ni baru kami nak minta izin nak menikah. Nampak? Maksud dia tak dipindahkan wali yang pitam tu lah. Masih kekal atas dia, wilayah dia tu. Dan jika berkekalan beberapa hari sekalipun, apa makna sekalipun, dinantikan juga. Walaupun dia berkekalan, maka jika berkekalan oleh pitam tu lah, beberapa hari sekalipun, apa makna sekalipun? Mana dinantikan juga, ditunggu juga sampai dia sedang. Koma 2 hari tunggulah sampai doktor sah tak, memang tak apa, dia tak sedang. Kalau nak sedang tu 14 tahun lagi hak tu menikah. Pindahlah hak tu nah. Hak kawan ni beruban dalam tu kelangkain kalau kita tak pindah. Baik, maka tiada yang ihram. Dan tiada yang ihram. Tiada yang ihram. Mana dia? Tak boleh. Tiada boleh mengkahwin oleh wali amad. Dan tiada yang ihram. Mana tak boleh jadi wali orang yang ihram. Tiada boleh mengkahwinkan dia kan yang ihram tu oleh wali amad. Tak apa nak kahwin dia, bahkan mengkahwinkan dia oleh sultan, raja yang kahwinkan orang ihram ni. Dan tiada jadi azal. Silap. Hak atas. Dan tiada sah. Silap baca. Kau kat mana? Sultan dan tiada sah. Kita tak kena dah. Silap ambil line. Masuk line orang ni. Kita baik, tiada boleh mengkahwinkan dia kan ihram tu oleh wali abad, bahkan mengkahwinkan dia oleh sultan, oleh Tuk Sultan. Dan tiada sah akad. Situ deh. Dan tiada sah akad wakil. Mana tiada sah akad. Selesai kat tu deh. Apa mana tak sah ni? Tak sah ni apa makna dia? Tak sah nerima wakil bagi orang yang di dalam ihram. Dan tiada sah akad. Mana tiada lebih ke mana? Mana dia tak sah, mana tak sah menerima wakil gitu. Dan tiada sah akad oleh wakil. Dan tiada sah akad wakil. Akad wakil tu jadi fa'il. Fa'il pada kata akad. Akad tu bahasa akad tu fi'il lah. Dah. Siapa tak sah akad dia? Tak sah oleh wakil dia. Faham tak? Maksud dia gini. Kalaulah tok wali tu dia duduk dalam ihram. Maka bila dia duduk dalam ihram, maka tiba-tiba kita pergi nak terima ihram. Nak terima apa? Terima wakil. Maka ulama kata tak sah, mana tak sah menerima oleh wakil itu, menerima wakil itu bagi orang yang di dalam ihram. Faham dah? Tak sah terima wakil orang yang dalam ihram. Tak sah akad oleh wakil. Wakil tu orang yang ihram, bagi orang yang ihram. Akad kau tu.
Tak sah akad wakil, mana akad tak sah akad oleh wakil. Wakil siapa? Wakil orang yang ihram, bagi orang yang ihram. Tak sah. Pergi duduk terima gitu. Bila boleh dia terima, tapi dia pergi duduk akad, hukum dia tak sah. Gitu. Ketika dia sedang ihram, nampak tak? Tapi kalau dia ada halal, tapi halal kena tahlul sani. Walaupun dia duduk di Mekah lagi, itu sah lah. Mana? Tapi dia ada halal dah, maksudnya dia bukan ihram, tapi kena tahlul sani ya. Tahlul awal cuma larangan haram haji tu tertanggal daripada dia, kecuali bab yang bersangkut paut dengan bab laki perempuan ni tak boleh lah. Mana? Dia tak boleh lagi. Dia kena ihram, dia kena tahlul sani lah, kedua-dua. Maksudnya dia sempurna dah kerja haji dia tu, walaupun dia duduk di tanah haram lagi, tu masalah lain. Nampak? Tapi dia bukan dalam ihram. Wa imma ihram haji ataupun ihram umrah. Tak sah akad wakil, yakni oleh wakil orang yang ihram ni bagi orang yang ihram ketika dia sedang ihram lah. Tak sah tu ketika mana? Ketika dia sedang ihram. Sama ada wali atau suami. Kadang-kadang dia duduk sana, dia pun ni nak buat angkat nikah di rumah. Dia wakil yang tu terima akad kusat tu bagi pihak suami ataupun bagi pihak wali lah. Wali gitu juga. Dia wakil kat Tok Imam. Ni saya duduk nak buat haji lah, itu besar Tok Imam lah. Tok Imam tolong. Tak boleh. Maksudnya tak sah akad. Sama ada dia tu tok wali ataupun dia tu bagi pihak suami. Kalau suami tu duduk dalam ihram lah. Ni banyak berlaku kalau kata budak-budak kita ni pergi mengaji luar-luar pak dia nak menikah apa semua tu, dia tak balik, maka wakil dia wakil kat pak dia maka pak dia lah terima bagi pihak dia tu dah. Lepas tu hantar pergi gitu gitu lalu banyak gitu kalau duduk dua-dua sana tu senang ke? Selesai. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan jika wakilnya itu halal sekalipun, dan jika wakilnya itu, apa wakilnya ni? Mana yang menerima wakil tu lah, wakil dia tu. Dan jika wakilnya, yakni dan jika orang yang menerima wakilnya itu halal sekalipun. Apa makna halal? Mana tak duduk dalam ihram sekalipun. Boleh faham tak? Orang yang nak tolong akad ni ataupun nak tolong terima dekat dia ni bukan duduk dalam ihram, dia duduk di tanah Melayu ni. Tapi suami atau isteri tadi duduk dalam ihram, maka hukum tetap tak sah. Hukum tak pakai. Walaupun dia halal. Orang yang terima wakil. Mana dia wakil tu, mana orang yang menerima wakil lah. Dan tiada jadi azal, mana dia tidak batal wakil. Azal mana tidak jadi terpencil. Azal pada mana? Faham tak? Azal ni mana dia? Pada bahasa itu terpencil, mana tak jadi batal wakil. Tidak jadi azal wakil. Azal itu mana tidak batal wakil dengan sebab ihram mewakilnya orang yang mewakilkan tu. Orang yang kena wakil tu tak batal wakil. Dia gini, dengan sebab orang yang mewakil ni isim maf'ul lah, orang yang kena wakil tu, dia terima wakil. Bila dia terima wakil, dia pergi Mekah. Dia batal ke wakil dia? Tak batal. Tak batal. Lepas tu dia nak terima tu lah. Lepas pada dia tahlul, terima. Tak apa. Batal dah wakil dia sebelum dia pergi Mekah tu, dia terima lah wakil. Hang tolong terima kat aku Ustaz. Aku ni terima kat apa. Dia tak apa, dia terima. Selesai kan. Dah selesai, dia pergi Mekah. Bila pergi Mekah, dengan sebab ihram dia tu batal ke perwakilan tadi? Tak batal. Tu boleh ke dia terima dalam ihram? Tak boleh dalam ihram. Jadi selepas dia tahlul tu, dia terima. Tak, maksud dia wakil hak sebelum pada ihram itu tak jadi batal dengan sebab dia pergi ihram. Faham dah? Gitu. Itu tak jadi batal. Lepas tu dia kata gini, dan apa? Dan tiada jadi azal, mana tidak jadi batal wakil tu lah. Azal wakil dengan sebab ihram mewakilnya.
maka diangkatkan kemudian daripada tahallul muwakil tu. Diangkat selepas pada tahallul. Tahallul muwakil. Habis selesai tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika ihram sultan atau qadhi, ni masalah wali am ni, ihram sultan atau qadhi, maka harus segala khalifahnya. Maka harus mana maka sah, harus yang mana sah, maka harus yakni sah segala khalifahnya. Khalifah ni pengganti-pengganti dia tu lah. Nah, mengangkatkan nikah. Mengangkatkan nikah tu besar pun ni. Tok Qadi Asal pergi ni, naib dia tak pergi lemkah lah. Padahal Tok Qadi duduk ihram, kawan ni akad bagai wakil pada sah tu. Sultan sah. Besar pun ni. Cerita besar ni. Betul Tuhan nak tanya apa ni. Maka harus mana sah segala khalifah yang mengakadkan nikah. Seperti barang yang ni kena pada hukum lah, yang dijazamkan dengan barang tu oleh imam khafaf ataupun khifaf, boleh juga. Yang dijazam. Apa makna jazam ni? Jazam ni mana dia? Ulama yang mendatangkan masalah berserta dengan dalil, tu mana jazam. Kalau ikut bahasa kita terjemah sekali lalu, yang dikejapkan hukum oleh imam khafaf ataupun khifaf. Itu yang dijazamkan. Maksud dia buat main masalah serta dia buat main dalil. Jazamlah dia tu. Boleh. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqi an dalilin. Tapi itu bab tauhid. Ni bab fiqh, jazam di segi fiqh ni, dia buat main masalah serta dia buat main dalil. Itu mana jazam. Imam khifaf. Dan mensahihkan dia. Apa maksudnya? Mengatakan sah. Betul lah ni. Maksud dia kejap hukum akan dia, akan pendapat yang dijazamkan oleh Imam Khafaf atau Khifaf tu oleh Ruyani, oleh Imam Ruyani dan lain daripada Imam Ruyani. Banyak lagi ulama yang mengatakan qaul ni yang paling sahih, yang paling kuat. Pasal apa? Kerana tu ilat bagi kata sah angkat. Walaupun Tok Qadi dengan Sultan duduk dalam ihram tu lah. Kerana tasarruf mereka itu, siapa dia? Segala khalifah mereka tadi ni, tasarruf. Mana dia? Kerja buat mereka tu dengan jalan wilayah. Mereka ni dengan jalan wilayah kewalian. Tiada dengan jalan wakalah. Bukan atas jalan wakalah. Wakil lah tak sah, faham tak? Pasal dia duduk dalam ihram, mereka ni menjalankan tasarruf tu bukan atas jalan wakalah, tapi di atas jalan wilayah. Seolah-olah bila tak ada raja, dialah pemerintah. Nampak tak? Gitu. Sebab itulah lagi mana tak tabah, dia tak kambuh. Lagi tak tabah, tak kambuh. Daripada tanya tiru macam Nabi ya. Iyalah. Nabi Sayyidina Ali duduk mandi je. Tu seorang sahabat lagi, tak ingat, dia cerita dalam hadis dalam Tirmizi cerita. Seorang sahabat duduk mandi. Ada sahabat-sahabat lain yang tolong mandi. Sayyidina Abu Mak dengan Abu Bakar kan duduk situ duduk di Saqifah Bani Sa'idah tu lah. Pasal duduk bicara bab masalah nak lantik khalifah. Nampak duduk tenggang lah. Bila mati Rasulullah, pok-pok ni apa Ansar nak ambil balik lah. Hampa mai duduk negeri kami. Betul tak? Depa ni, depa nak lantik Sa'ad bin Ubadah. Tu kira orang besar. Orang Ansar lah, orang Madinah lah. Depa ni muhajirin.
Tengkap apa dia kata hampa mai tumpang ya. Nah, ni tanah hayat kami ni lah. Tapi tak apa, dulu tak apalah Rasulullah selesailah. Bila Rasulullah tak ada, kami nak ambil balik lah. Hak kami lah. Hampa ni mai asal orang pindah kandah gitu ya. Bangla mai Malaysia dekat di dalam kali. Gitu nak ambil balik. Lepas tu sehingga maka Abu Bakar kata, aku pernah dengar Rasulullah sabda, al-a'immatu min Quraisy. Ketua daripada puak Quraisy. Tengok tak kata apa, dan Nabi kata ada sahih. Nabi kata ketua daripada puak-puak Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Jadi bila gitu orang yang tak setuju benda tu dah pecah. Tu nak jadi puak ni, nak keluar 72 nak jadi 6 puak tak setuju. Pecah habis. Yang tak mahu terima benda tu. Lepas tu pulau-pulau pun nak nanti dah apa. Depa kata tak ada punca hang Abu Bakar yang tengok ni hang. Pasal apa? Pasal Nabi, bila Nabi hari yang Nabi sakit tu kemarin ni lah. Hari tu bukan kemarin, pagi tu subuh tadi ni Nabi pesan kepada Aisyah suruh panggil Abu Bakar mai. Pak dia lah. Siapa nak jadi apa? Suruh ganti jadi tok imam. Abu Bakar ni hang jadi imam. Aku tak larat, Nabi kata. Maka bagi Abu Bakar jadi imam. Tu simbolik Nabi nak abang atas lepas aku ni Abu Bakar. Pok-pok ni tak boleh keluarga Nabi Ali. Menantu dia, pupu pula. Antik Abu Bakar. Hak tak setuju Abu Bakar tu pok pecah. Hak yang geng Syiah. Nampak tak? Dia punca. Lepas tu mai pula tanya pula. Dah setuju lantik Abu Bakar? Abu Bakar nak jadi ni. Nanti kita nak simpan tau lah. Pok-pok ni kata kita balik engkau. Lagu kita mati faham tu balik. Mana boleh. Duduk Kuala Lumpur. Orang Kelantan, kena balik Kelantan lebih tu. Mana boleh kena mangkuk Kuala Lumpur ni. Orang Kedah balik Kedah. Boleh gitu. Lepas tu pok-pok ni ada setengah tak setuju. Dia kata kita buat Palestin. Pasal Palestin tu bumi Anbiya lah. Banyakkan Nabi-Nabi semua duduk Palestin. Palestin tak setuju. Bila tak setuju ni, lepas tu Abu Bakar kata apa? Nabi kata al-anbiya yudfanuna bima yaqbidun. Pok-pok Nabi-Nabi ni dikebumikan tangan mereka mati. Ni hadis Nabi sebut begitu. Tentu mati tahu lah, mati Madinah, tanah Madinah, nak tanam tahu lah. Mati dalam bilik Aisyah. Dalam bilik Aisyah. Tu yang bilik tu jadi. Duduk dalam bilik tu. Situ. Pecah pula yang tak mau pecah. Jadi geng ni. Sebab tu dia punca. Banyak orang saya tahu lah, dia tak banyak macam mana. Ya Allah, tu punca dia. Dia merealisasikan hadis tu. Nabi kata sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidatan. Itu je. Lagi akan berpecah umatku kepada 73 kaum. Kesemuanya dalam neraka illa wahidatan. Melainkan satu. Siapa dia wahidatan tu? Para sahabat tanya, qila dia bertanya Nabi, man hum ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Barang yang aku dan sahabat aku atas perjalanan ni. Nampak tak? Kita tengok perjalanan mana yang duduk atas jalan sahabat dengan apa ni? Tak ada lah, melainkan perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Syiah dia mengkutuk sahabat. Nampak tak? Khawarij tak setuju lah dengan sahabat. Macam itu bukan perjalanan sahabat. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullah ta'ala, balik kitab. Atas jalan wakalah. Baik. Kerana mereka ni atas jalan wakalah, atas jalan wilayah, tiada dengan jalan wakalah. Mana kan? Bahkan dengan jalan bukan tiada ni dengan jalan wakalah, mana dia bukan dengan jalan wakil. Kalau wakil tak sah, kerana mereka terima wakil lah. Mereka bukan atas jalan wakalah. Bukan mereka wakil daripada sultan, kerana mereka tu wilayah lah. Nampak tak? Itu tauliyah. Gitu. Qala musannif rahimahullah. Dan jika berhimpun segala wali pada satu darjah. Satu darjah. Semua je satu, semua tok wali. Mana satu martabat. Satu martabat tok wali ni.
Mana segala saudara dia, segala wali ni. Dan jika berhimpun segala anak, berhimpun segala martabat ni, selalunya wali ab'ad lah. Wali hak jauh. Wali akrab ni jarang berhimpun. Kadang-kadang ada pak dengan tok wan, dulu pak lah, pak dulu pula lah. Gitu. Hak paling dekat lah. Terhijab tok wan sebab ada pak sopa dengan kita terima pusaka lah. Betul tak? Cucu tak boleh lagi ada anak. Kena mati pak dia dulu. Kata tok wan tu baru cucu boleh makan. Selagi ada pak dia, maka pak dia nak makan, dia terhijab lah. Pasal pak tu ada, pasal pak tu dia lebih akrab dengan tok wan. Hak tok wan, anak dia makan pak kita lah. Tak ada pak kita, baru kita makan, kata tok wan. Kata tok wan ni dah pula. Ni selagi ada pak, sama lah buat apa? Wakil nikah lah. Tapi selalunya yang jadi satu martabat, satu darjah ni wali ab'ad. Anak betina sekok tu jantan 14 orang weh. Abang atas daripada dia pun dah 3-4 orang. Hak bawah adik-adik balik ke semua lah. Ada 4-5 orang. Nampak tak? Hak jantan. Dia sekok betina. Ni maksud dia wali ni satu dah laju darjah. Gitu. Qala musannaf rahimahullah. Dan jika berhimpun segala wali, mana segala saudara dia pada satu darjah, dan ia perempuan lah tu, dan tu jadi wawul hal, baca aku ni lah, padahal ia perempuan tu, padahal ia perempuan tu, izin bagi tiap-tiap seorang daripada mereka itu, izin daripada tu orang mengaji, daripada tu litabain lah, setengah-setengah lah daripada mereka itu. Lepas tu siapa yang nak jadi wali? Dia kata sunat. Apa mana sunat mana? Sunnah ni, sunat ni mana terlebih afdal. Abang dia ke adik dia ikut boleh, abang pun boleh, adik pun boleh. Tapi baliklah adik dia tu pun boleh belaka. Kadang-kadang abang dia tu pun 2-3 orang atas dia tu. Abang dia tu tentang nak main ke dia nak nombor 5. 4 orang abang belaka. Abang ke semua. Boleh belaka. Mana-mana satu pun boleh. Tapi sunatnya, afdalnya. Nampak tak? Nak ambil afdal. Afdalnya mengkahwinkan dia akan perempuan. Oleh yang terlebih faqih. Oleh yang terlebih faqih. Ni dalam semua-semua mereka tu lah. Hak lain mengaji engineer, hak ni mengaji ni pencara lah apa. Dia mengaji seorang, mengaji pondok. Dia kata bagi aku. Mengaji pondok. Terpakai dia bab tu. Mana dia afdal pada puak-puak engineer ni bab tu lah. Kalau bab kereta ni afdal puak-puak engineer ni. Kereta tak. Gitu. Maka sunat, mana sunat ni mana afdal lah, mengkahwin akan dia akan perempuan tu oleh yang terlebih faqih daripada mereka itu. Mereka itu segala wali lah tu, dengan bab nikah. Nampak? Gitu. Yang terlebih faqih, mereka itu terlebih faqih dengan bab nikah. Mana hak lebih faqih bab nikah? Tapi kadang-kadang dia mengaji pondok, tapi dia tak mengaji bab nikah weh. Dia mengaji bab lain. Ataupun dia mengaji tahfiz, tak mengaji lah bab ni. Tapi abang hak engineer, abang hak doktor ni, dia mengaji rata dia pakai lagi bab nikah ni. Bagi kau tu. Gitu kan. Saya waktu adik saya pun macam tu lah. Yang kita tahu tu adik kita perempuan sekok. Kami 5 orang. Duduk tengah-tengah tu dia. Atas abang, lepas tu saya. Lepas tu dia perempuan tu. Lepas tu adik jantan 2 orang ni. Dia seorang-seorang perempuan. Lepas tu pergi malam nak akad nikah tu. Saya ada ceramah di masjid apa? Pokok Senang, masjid daerah Pokok Senang ni besar. Ceramah. Kata malam ni aku dah kerja ustaz, dia minta tolong mai lah juga, kata boleh apa ni. Sama-sama habis tu ustaz lari balik, tak semayang kami pun tak apa. Dia kata gitu, gila apa aku nak akad nikah malam ni. Bukan akad nikah kita lah, engkau adik Dia kata ustaz kok mana minta tolong. Tak apa, pi sama-sama habis ceramah tu. Minta maaf tuan-tuan, saya tak semayang tuan-tuan. Berkata boleh Tok Imam, tak apa tak, kita faham. Balik depa baru habis semayang di masjid minyak masjid dia tu. Kita pun semayang, selesai semayang duduk. Abang angkat. Dia kata angkat. Kita angkat nyeri. Pasal dah pak dah tak ada lah Ni tinggal kita maksud dia boleh. Darjah tu boleh. Mana-mana afdal lah. Gitu tak ada masalah. Tapi yang terlebih faqih bab nikah. Bab nikah dia kira. Bab sangkut dengan dia.
Kawan tu pakai baju yang beli. Kawan ni kan ni. Dia kadang-kadang semua dia mengajar universiti dia ni, tapi dia ni pakar muamalat. Kawan ni pakar munakahat, kena bagi apa munakahat ni. Bab ni bab sangkut dengan dia. Ya Allah. Baik. Maka yang waraknya lepas pada yang afdal tu yang pakai dia tu. Lepas pada tu kurang pada tu hak warak. Hak warak. Yang waraknya lepas pada tu hak warak lah sikit. Kalau hak sam tu kurang sikit lah. Warak ni bukan hak jalan slow, itu bukan dia, itu koro. Lagu kita dah abang lah. Koro, faham bahasa koro? Dia nak kata apa mentang apa api? Koro lekeh lah no. Orang macam ni berjalan koro mana dia kata, warak hak apa? Lembab. Lembab. Dia lembab gitu lah. Tu orang Kedah panggil koro. Bukan hak lagu tu bukan warak. Berjalan. Pijak semua tak amboi. Punya berjalan tu. Tu dia kata warak. Bukan warak ke tu. Tu koro. Dia panggil. Bahasa tu. Nak kata lembab gitu. Yang kata warak ni, dia ambil hak halal, tinggal hak haram. Tapi banyak mana hak halal, dia sapu semua. Tu warak. Faham tak? Syarat benda tu halal. Tu warak. Tinggal hak syubhat pun dia tak ambil. Tengok hak mana yang lebih warak lah. Maka dia. Lepas tu, Lepas pada hak warak pun tak ada, pakai pun tak ada, maka yang tuanya, tengok hak sulung tu lebih afdal lagi lah. Ni yang kata Ismail Ular Raja ni, dia kata aku saudara paling tua, maka aku lah yang paling banyak. Gitu. Dia kata Ismail Ular Raja. Baik. Yang tuanya dengan, tapi syarat. Dengan redha, dengan tu orang punya syarat tu, syartiah tu. Syarat tu. Maka yang tuanya dengan redha segala yang lain ni, dengan redha segala wali yang lain. Nampak tak? Dia dalam pok-pok ni semua pok yang dia panggil apa, kutu berhak yang geng tok wali dia ni, adik abang dia ni. Seorang kepala masam, seorang tarik kereta, seorang ni. Jadi nak pilih yang mana? Bab-bab ni tak ada langsung lah. Bab pakai bab ni tak ada langsung lah. Hak warak pun tak ada. Lepas tu nak pilih yang mana? Hak paling tua lah. Tapi syarat dia dengan redha segala yang lain. Boleh tak? Macam tu. Pak Lin kata, hang pi lah. Tak apa. Pi. Lepas tu. Tu dengan tu syarat dia. Jadi sunat bagi segala yang lain tu redha. Itu syarat redha ni jadi syarat sah ke? Tak. Kena tulis sini. Dengan ni bawah ni. Dia kata dengan ni dia syarat tu. Syarat redha segala. Maksud dia sunat bagi segala yang lain redha. Faham tak? Tapi kalau hak lain tak redha pun, kalau dia yang pergi menikah kerana dia juga wali, sama darjat. Sah nikah dia tu. Tapi syarat tadi tu sebab atas sunat. Nampak tak? Kalau depa redha, dapat pahala tengok ke depa tu, pahala sunat. Faham ke dah? Gitu. So, kait lagu tu. Mana dia? Sunatlah bagi segala yang lain tu redha. Jika kalau kata adalah suami tu jika suami tu kufu bagi perempuan tu lah, sunatlah daripada redha kufu bagi perempuan. Mana dia standing lah bagi perempuan tu. Jika suami tu kufu bagi perempuan, sunat daripada redha. Dan wajib redha jika suami tu tak kufu dengan perempuan tu. Kait lagu tu lah. Sunat bagi mereka ni redha dengan tok wali tadi ni. Kalau suami tu kufu tu sunat redha. Tapi kalau suami tu tak kufu dengan perempuan tadi, redha tu jadi kewajipan. Jadi wajib. Jadi wajib depa kena redha. Wajib depa kena redha. Kalau kena redha suami tu jika tak kufu dengan perempuan tu. Dengan bahawa kata suami tu ada penyakit sopak ke juzam ke penyakit teruk-teruk lah. Gitu. Kena bila sampai gitu, bila abang ni nak pergi angkat, dia kena redha depa ni. Wajib depa kena redha. Kalau tak redha tak terpakai. Faham tak? Kena hak lain duk. Tak patut dengan aku nak pergi ke adik. Nampak tak? Pasal tak kufu. Teruk sangat ni. Tapi kufu ni tengoklah. Sebab tu kadang-kadang sampai ulama fiqh letak bab kufu kafaah ni dia kuat sikit.
Hatta lama kata pencuri telur dengan pencuri telur. Kalau pencuri telur dengan pencuri nyok tak kupu. Nah, nak tahu pencuri nyok pencuri telur ah. Orang zaman dulu dia pakai lebay, pakai kepiah ni. Kalau jenis naik pakai kepiah duduk tang ni. Tarik turun duduk apa? Duduk tang ni. Dia tu curi nyok. Sebab dia langut tak jatuh. Kalau dia jenis pakai duduk macam lebay Yahudi ni, tu mencuri telur duduk tu. Tu kata ustaz dia. Dia kata tu hancam tu. Tu lebay mencuri telur kata. Macam-macam. Jadi ala kulihal lah. Gitulah. Kata boleh kawan di kampung. Adik-beradik saya jugalah. Tapi sampai kelar tak nikah. Dia kata hang tak apa, hampa tak apa, cikgu menikah sama cikgu. Hak ni cikgu menikah sama orang kerja kilang, kan dengar kerja kilang. Aku dia kata buat pekho kita mana ada orang Cina buat pekho sampai kelar tak nikah tu yang aku tak nikah sampai kelar dia pandai sembang. Mak dia kata hang pandai sampai kelar tak nikah betul. Mak dia kata hang pandai pergi war ke mak dia. Dia kata sungguh. Dia kata buat bas ada lagi perempuan, buat teksi ada lagi, buat pekho tak ada perempuan. Dia kata betul aku tak nikah. Mak dia kata hang pandai. Kata hang tu kita tak mau. Dia kata tak kupu. Memang pandai. Ya Allah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan keluar dengan kata ia perempuan. Dan keluar dengan kata ia izinkan. Keluar dengan kata ia perempuan tu izinkan bagi tiap-tiap seorang itu keluar oleh barang yang apabila ia perempuan ia perempuan izinkan bagi seorang daripada mereka jua. Keluar bagi kata ia izinkan. Maksud dia gini. Dan keluar dengan kata ia perempuan tu izinkan bagi tiap-tiap seorang itu. Maksud dia kata ikut suka hampa lah, siapa nak nikah aku ni aku bagi aku izin belakang lah siapa pun nak nikah aku dah. Abang ke adik dia tak apalah. Gitu. Keluar apa? Keluar oleh barang tu fa'il. Barang tu jadi fa'il. Keluar oleh barang apabila ia perempuan tadi izin bagi seorang daripada mereka itu jua. Tapi kalau dia kata aku izin bagi kat aku ni abang hak ni. Dia izin aku ni, hak lain aku tak izin nikah aku. Dia tak kenal dengan pok-pok lain. Dia setuju dengan abang dia hak tu kan. Ataupun adik dia hak tu kan. Dia kata hak ni. Dia izin dia seorang. Maka keluar. Hak tu maka tiada harus mengkahwinkan dia kan perempuan tu oleh yang lainnya. Hak yang dia tak izin tak boleh. Nampak tak? Hak tadi kalau dia izin sekalian tak apa. Hak ni dia izin pada seorang ya, maka tak sah yang lain tu mengkahwinkan dia situ. Qala musannif rahimahullah. Dan barang ni atah mana? Atah pada kata barang yang apabila. Barang yang apabila. Ni belah belakang ni. Kita tayar lah. Kita duduk sama tu. Tu. Atas tu. Barang dia kata keluar oleh apa? Izin oleh barang. Apabila tu. Dan keluarlah oleh bagi tiap-tiap seorang itu oleh barang apabila. Nampak tak? Berkata ia perempuan. Bagi sekalian wali yang satu darjah tu. Apa kata dia? Tu maqalu qaulih. Kahwin oleh sekalian kamu akan daku. Dia kata lagu tu dah. Kalau dia kata kahwin oleh sekalian kamu akan daku, pilih mana-mana satu pun boleh. Maka disyaratkan berhimpun sekaliannya. Sekalian mana? Sekalian pada akad nikah. Pada akad je lah. Maka disyaratkan berhimpun sekalian tu pada akad nikah. Maksud dia ni aku izin nampak sekalian. Hak sekalian tu kena ada awak tiga tu dah. Gitu. Maksud kahwin. Mana berhimpun sekalian ni hendaklah berhimpun sekalian wali tu dan ijab mereka itu serentak supaya tak terputus mualat. Kalau dia kata lagu tu.
Kalau dia tak aku izin pada hampa sekalian kahwin dengan aku, maka dia pun kena berhimpun dalam pada ketika akad tu. Tu dia kata, maka disyaratkan berhimpun. Nampak tak? Apa makna disyaratkan berhimpun sekaliannya tu? Makna dia hendaklah berhimpun sekalian wali tu dan ijab mereka tu serentak supaya dia tak putih mualat. Serentak. Ataupun berwakil sekalian kepada seseorang untuk angkat nikah. Bila dia izin ke semua ni, pakat semua kata lah, ni Tok Imam, kami wakil Tok Imam ke semua lah. Kami setuju lah wakil lah pada Tok Imam untuk Tok Imam angkat. Tok Imam angkat seorang lah. Kalau Pak pun nak angkat, kalau dia izin ke semua lagu tu, maka kena berhimpun ke semua. Kena kata serentak. Ni kami nikahkan adik kami. Oh, payah tu. Ayah. Ini seorang nak cakap. Ampun. Ya. Lalunya gitulah. Memang dia izin belakang kita tahu bila kata dia ni. Lepas tu tanya dia tak izin belakang tu. Ni siapa setuju kan? Lalunya gitu, takkan berebut pom dalam lalu tu lah. Dia tak hampir abang weh noh. Hak lagu tu siapa nak terdapat pergi depan. Lari gitu kadang-kadang tak pegang ni. Ketang kali dengan orang nak angkat ni. Ada saya kawan seorang tapi dia tu. Ni ada kawan dia. Dia dah bang, ish aku ni nak angkat nikah anak aku ni. Pak dia duk ketak taruh. Duk ketak taruh. Nah, tapi dia tak pasal-pasal aku nak angkat ni tapi aku pasal ketak ni tadi. Dia tu ketak. Kalau nak menikah boleh lah kira ketak ni, dia nak angkat pun ketak. Tu yang duk menikah dengan menantu. Pak tu pun. Ketak. Macam-macam. Dia macam kaedah dia bukan pasal apa, pasal kita ni benda tu tak pernah, jarang-jarang berlaku. Siapa kita baru mengapai orang baru boleh doa tahlil lah. Ustaz noh. Dia tak buat ustaz, mai lalu. Dia semua orang duk tengok kita ya. Allahumma. Orang semua duk pandang kita tak. Orang yang biasa buat tahu nak mula-mula dia ketak dia. Kes tu jadi gitu. Perlu henik tu doa tahlil ya. Dan dia cari landing tak boleh ya, sudahlah. Sampai bukan kita itu kadang-kadang benda Tuhan, benda lupa ni maklumlah makhluk ni. Kadang-kadang sampai Tok Imam ni duk buat sedia-sedia, kita tahu dia memang boleh Tok Imam. Pi tak boleh tak. Tolong ambil Ustaz oi. Barulah kita sambung. Sambung pula kita sampai teratur oi. Tak boleh, dia landing tak boleh. Los. Abang saya dulu ada orang tak tahulah. Dia ni menghafal Quran. Dia jarang buat kuliah. Dia tak kuliah ni tak boleh. Dulu lah ni tak apa kot nah. Ini tak boleh lah. Duk lakum di apa? Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidun ma'abatum wala antum abiduna ma'bud gitulah. Lakum tak mai aku. Dia tak mai tu apa Quran. Ni tak aku jarang dalam ni okey aku dulu-dulu dia dulu waktu dia jarang dia buat kuliah bawa surah atas-atas tak dia bawa kuliah dia tak aku landing tak boleh dia jadi bila gemuk kan sudahlah tentu pasal kita ada ni jangan main benda lupa. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala, maka jika berbantah-bantah kalau ini berbantah-bantah ni habis gini maksud dia kita abang tak habis. Maksud wajib depa ni kena berhimpun semua sekalian untuk wali itu dan ijab mereka serentak supaya dia tak terputih mualat. Ataupun dia wakil kepada habis abang lah tadi kan. Wakil kepada seseorang lah. Maka seorang tu lah. Maka depa semua ni wakil pada seorang lah. Maka seorang tu lah. Tok Imam seorang angkat. Gitu. Maka jika berbantah dengan bahawa berkata tiap-tiap daripada mereka itu. Depa bantah ni mana perkara orang bertengkar perkara orang bertengkar. Tiap-tiap sekalian daripada tu wali depa ni. Mana dia tiap-tiap daripada mereka itu mana yang diizin oleh perempuan tadi. Aku kahwinkan dia. Yang satu darjat dengan saudara dia tak aku kahwinkan dia. Dan yang satu satu orang yang meminang tu bagi suami wajib dibuangkan undi.
Nah, wajib dibuang ke undi apa? Dibuat undi lah. Mana dicabut undi? Buang mana? Cabut undi antara mereka itu. Bantah belakang. Aku mereka dia. Kau ni kata aku. Pakat-pakat ngaji pondok belakang. Dia kata kau ni kata aku lama-lama buat undi. Ambil bilah pukul tu. Kak, hak paling panjang, dia tu yang apa ni lah. Takut buatlah undi. Cabut kena. Tu. Siapa kena gitu. Buat gitu. Dah bantah sangat Sopan main bola lah. Tak masuk gol juga tambah lah. Sudden death apa lah, tambah habis. Bila tambah habis, tak masuk juga sepak penalti. Penalti pun tak masuk juga. Lama-lama duit payah lah. Tu je tak ada. Habis. Dengan syarat izin. Maka jika dikahwinkan dia oleh yang lain daripada yang keluar undinya. Bila buat undi keluar orang lain, tapi hak abang ni dia gedebek dia kata, kok mana aku dia tak. Tang undi kena orang lain lah. Orang lain angkat, tapi hak orang lain yang pi angkat nikah tu dia kata tu. Maka jika dikahwinkan dia akan perempuan, secara dia diizin oleh perempuan tu lah, oleh yang lain, tapi yang lain pun dalam hak yang diizin oleh perempuan tu jugalah. Yang lain ini oleh wali yang lain lah daripada yang keluar undinya. Mana dia tu undi tak keluar, tapi undi tu tak menang ke dia lah. Tapi dia angkat. Yang ni belum sempat lagi wali yang keluar undi tu angkat nikah, maka wali yang lain ni dia yang undi tu tak kena ke dia lah. Tapi dia angkat dulu. Angkat dulu daripada yang keluar undi. Atau yang kurang darjat, ataupun angkat tok wali hak kurang darjat ni dia celapak bila angkat. Yang ni bukan darjat wilayah lah, kerana darjat wilayah ni dia akrab dan abad ni. Bahkan darjat afdal tu yang pertama faqih lah, yang kedua tu warak lah. Tu darjat afdal. Darjat wali ni mula-mula akrab, lepas tu abad. Dia ni jauh lagi. Dia tak masuk, dia masuk dalam pupu-pupu yang habis boleh jadi wali juga kalau tak ada apa ni. Itu. Tapi dia pergi duduk celapak bila seperti yang tersebut. Sah kahwinnya. Sah. Pasal apa? Kerana diizin padanya, pada mengkahwinkan dia tu, kan perempuan tu. Sah lah. Pasal walaupun undi dia tak keluar, tapi dia duduk dalam keizinan juga lah. Gitu. Dan faedah undi itu memutuskan perbantahan. Tu ya, tujuan undi ni bukan kerana hukum sah tak sah. Tujuannya untuk memutuskan perbantahan supaya hangpa tak bantah, untuk memutuskan, mana menghilangkan pertengkaran tadi, perkelahian antara mereka itu, antara wali yang satu darjat. Tiada menafikan wilayah mereka itu. Undi tadi bila kita cabut, kata tahu tak naik kat ustaz, tak naik kat saya, bukan mana hak saya ni ternafi wilayah, tetap wilayah juga dalam keizinan dia juga lah. Cuma nak menghilangkan perbantahan saja, bukan menafikan wilayah kewalian dia tetap jadi wali. Tiada menafi, mana tiada kerana menafikan wilayah mereka itu. Yang tiada keluar undi baginya, bagi yang mengkahwinkan, dan keluar dengan kata satu. Ni syarah tarikh ni. Dan keluar dengan kata satu keluar orang yang oleh orang, atau jadi payah meminangnya. Dan takrif dia ni, dia kata apa takrif awal tadi? Satu darjat lah. Satu keluar oleh orang yang meminangnya. Maksud dia bakal suami dia tu lah. Keluar oleh barang apabila berbilang-bilang. Maksudnya dia orang yang berbilang-bilang, meminang lah.
Maka bahwasanya dikahwinkan dia akan perempuan dengan orang yang diredha oleh perempuan itu akan dia. Nampak tak? Keluar kata satu ni orang yang meminang dia, keluar oleh orang meminang dia. Kalau hak minang dia ni 10 orang, minang belakang dah. Naik kali. Untuk kena yang sah nikah dengan dia tu hak yang dia redha sajalah. Bukan boleh ambil ke semua. Depa ni ialah terhenti atas redha, faham tak? Kalau dia redha macam buat wali ni bukan terhenti atas. Dia bila dia bagi, dia redha mana-mana satu pun ikut suka. Kalau kawan yang tak terbit undi pun sah dia angkat nikah. Pasal apa? Pasal duduk atas wakil dia, faham tak? Dia redha belakang dah. Cuma pok ni buat undi untuk menghilangkan perbantahan saja, faham tak? Tapi bila dia keluar dengan satu tu, yang kata perkataan satu tadi dah, orang yang meminang dia, maksud dia bakal suami dia. Kalau bakal suami dia walaupun ramai tak sah, melainkan hak yang dia redha sahaja boleh menikah. Sah. Pasal wali ab'ad dia tak boleh paksa. Nampak tak? Tak boleh paksa. Bukan wali akrab nah. Empak dengan Tok Wan ni anak tu pun kira anak darah. Kalau Tok Bujang, kalau Bujang tak boleh juga. Situ. Tu dia kata itu. Faham tak masalah tu dah? Orang yang meminang. Barang yang apabila berbilang-bilang, yakni berbilang-bilang orang yang meminang tadi, maka bahawasanya dikahwinkan dia akan perempuan dengan orang yang diredha oleh perempuan itu akan orang tadi. Nampak tak? Boleh ke tak kita pergi duk, kita setuju kau ni, hak abang ni setuju kau ni? Tak boleh. Walaupun kita angkat dengan kau tak sah pasal dia tak redha. Nampak tak? Tu dia keluar atas redha dia. Maka jika ia perempuan tu redha akan keduanya yang meminang tu disuruh oleh hakim mengkahwinkan dia yang terlebih aslah. Apa makna terlebih aslah? Terlebih baik. Perempuan ni kenal kedua-dua dua orang minang dia, dua-dua saya kenal. Tu nak menikah mana? Tak tahu. Suruh tok imam, tok qadhi lah menikahkan dia yang terlebih baik atas penilaian qadhi lah. Situ. Daripada keduanya, seperti barang tu kena pada hukum yang tersebut pada Raudhah. Imam Nawawi. Raudhah lin Nawawi bagi Imam Nawawi. Dan asal Raudhah tu asal dia tu daripada Burawi. Apa nama asal Raudhah tu? Al-Aziz. Asal daripada Raudhah nama Al-Aziz daripada Imam Burawi dan lain daripada Raudhah. Dan jazam dengan dia, makna memutus dengan dia pada Syarah Saghir. Syarah Saghir ni hak siapa? Syarah Saghir ni syarah bagi Wajiz. Wajiz juga bagi Imam Rafi'i. Wajiz tu dia panggil Syarah Saghir. Syarah Saghir ni ialah syarah bagi Wajiz juga bagi Imam Rafi'i. Dua-dua hak dia. Wallahu a'lam. Nak habis kan ni? Pukul berapa yuk? 10 minit berubah. Ya, kita ni orang tekat tak enggak kita kan? Kita bukan ada SOP ikut suka kita kan. Badan 4 bulan baru ngaji. Habis orang tekat penggan ni malam ni. Atau dikahwinkan dia akan perempuan tu lah, atau dikahwinkan dia akan perempuan tu oleh seorang mereka itu, mana oleh seorang, yakni seorang daripada mereka itu akan si Zaid. Faham tak ni? Oleh seorang mereka itu, yakni daripada segala wali yang satu darjat. Atau dikahwinkan dia akan perempuan tu oleh seorang daripada mereka itu. Mereka tu siapa dia? Wali yang satu darjat lah, yakni seorang daripada mereka itu, wali yang satu darjat tu akan si Zaid. Dan seorangnya akan si Omar. Seorang menikah dengan si Zaid, seorang lagi menikah si Omar. Nah, gitu. Dan kufu keduanya. Tu dia tulis apa dah? Kepada. Bukan kepada. Waw tu boleh jadi waw. Dal tu boleh jadi waw. Kufu keduanya.
Jadi dal tu panggil wawul hal. Mana ada kufu kedua. Kufu ni mana sepadan kedua-dua. Tu masalah kafaah, bab kafaah. Kufu. Di bawah ni dicerita bab kafaah. Nah, malah esoklah kafaah tu. Jadi wawul hal tu. Padahal kufu keduanya. Depa menikah. Dia wali dia banyak lah. Sama satu darjat. Hak seorang kenal si Zaid, dia menikah adik dia dengan si Zaid. Hak seorang kenal si Umar, dia menikah adik dengan si Umar. Tapi dua-dua Zaid dengan Umar ni kufu belaka. Dua-dua orang je pun tahu. Nah, gitu. Cuma mengaji pun sama apa? Sama tahun tapi guru lain. Tapi penuh agaklah. Nah. Gitu. Baik. Atau di apa dia? Digugurkan. Atau digugurkan kafaahnya. Digugurkan kafaah. Mana ada tak diambil hak yang kufu. Itu mana digugurkan kafaah. Tak ambil hak kufu. Dia tak ambil hak kufu. Digugurkan kafaah yakni digugurkan oleh sekalian wali dan perempuan itu hak yang sepadan dia, kafaah dia, gugur. Dia wali itu gugur. Tak salah ambil langsung. Ambil hak yang tak kufu. Dan hasil menggugurkan kafaah itu dengan redha wali yang berhak. Nah. Baik. Lagi kita bahas malam esok bab kafaah ni. Dan dikahwinkan yang dahulu, mana ada padahal dikahwinkan yang dahulunya. Lain. Lain. Dan diketahui. Bukan sungguh-sungguh. Dan diketahuikan yang dahulunya. Betul tak? Diketahui mana dia tak lupa lah dulu. Diketahui itu hak yang dahulunya, mana dia tak lupa yang dahulu. Faham tak? Dan tiada lupa akan dia akan yang dahulu. Dia gugurkan kafaah dia, bukan sebab dia lupa, dah. Nah, diketahui kafaah dan diketahuikan yang dahulunya. Mana dia tak terlupa yang dahulu. Bab masalah kafaah apa semua tu dah. Gitu. Dan tiada lupa akan dia akan yang dahulu. Maka ialah yang sahnya. Atau dilupa akan dia akan yang dahulu, wajib dihentikan. Mana ditawakufkan, berhentikan sat. Lupakan hak yang dahulu. Hingga nyata kelakuan yang dahulu. Yang nyata kelakuan hak yang hak baru ni dikahwinkan ni. Maka tiada halal salah seorang daripada keduanya mewatikan dia. Si Zaid dan si Umar tu, keduanya Zaid Umar tu mewatikan dia. Kan perempuan tu. Tak boleh lah. Tidak halal lah. Hak yang dahulu tu dia menikah pula dengan si Umar, hak yang maksud dia yang dahulu. Nampak faham dahulu dia ni. Dia gini, hak seorang tok wali tu pergi menikah dengan si Zaid menikah dulu. Hak wali ni pergi menikah dengan si Umar. Bukan sebab dia terlupa kata adik dia ni tak menikah lagi dah. Dia tahu lah. Dia tak lupa hak dulu ni. Dia tetap pergi menikah kerana dia kenal kat kawan ni, kat Umar ni. Nampak tak? Dia jadi ke. Jadi ke. Bila jadi tu bukan sebab lupa. Ataupun itu dia kata. Maka sah ialah yang sahnya. Maka dia. Dan tiada dilupakan dia akan yang dahulu. Maka ialah yang sahnya. Yang dulu tu lah. Atau dilupakan dia akan yang dahulu. Zaid lah yang dulu lah. Lupakan dia. Maka wajib dihentikan. Ditawakufkan. Nampak? Jadi dihentikan saat nikah daripada tu. Hingga nyata kelakuannya. Kelakuan nikah tu. Hak mana yang sah, hak mana yang ni. Pergi tanya abang lah. Kepada qadhi lah. Hak mana yang sah dah. Maka tiada halal salah seorang daripada keduanya. Umar dengan Zaid tu mewatikan dia. Maksudnya tawakuf saat lah. Hampa dua-dua tak halal. Lepas tu kena pergi nyatakan kelakuannya. Hak mana yang sah. Faham tak? Sini. Abang dia berkenal hak ni, pergi menikah adik dia dengan ni. Hak ni menikah dengan ni lah. Tu hak yang kawan ni menikah ni bukan sebab dia lupa hak dulu ni. Dia masih duk ingat kata adik dia kat abang dia menikah dengan ni, tapi dia tak kenal dengan tu.
Paksa. Ha? Paksa. Paksa orang apa kan? Pergi menikah. Lepas tu ataupun ada satu masalah lagi, dia nikah adik dia pula dengan si Umar ni. Dengan sebab dia terlupa kata abang dia menikah dah dengan si Zaid dulu ni. Maka pada ketika tu haramlah daripada Umar. Tak boleh wati dua-dua tak boleh. Kena tawakuf sat nikah tu. Faham tak? Hentikan sat sehingga nyata kelakuan hak mana betul-betul sah. Nampak tak? Hingga nyata. Baik. Dan jika tiada yakni tak tahu dahulu dan kemudian, tak nyatalah hak mana dulu yang menikah, Zaid ke dulu ke Umar dulu. Hak dulu tu sah lah, faham tak? Hak kemudian tu tak terpakai menikah dengan bini orang. Betul? Gitu. Jadi tak nyata. Jika tiada tahu yang dahulu dan yang kemudian, dengan bahawa jatuh keduanya berserta. Keduanya dua nikah tu lah. Umar dengan Zaid tu berserta. Mana serentak. Atau dikahwinkan terdahulunya. Atau diketahuikan terdahulunya. Dia tahu terdahulu. Dan tiada tertentu, mana padahal jadi wawuhan. Padahal tiada tertentu yang dahulunya. Dia tahu hak tu dahulu tapi tak tentu. Atau dijahilkan terdahulunya, ataupun dia memang dia jahilkan, dia tak tahu hak yang terdahulu dan bersertanya. Jadi batal keduanya. Kedua mana? Yakni dua yang dikahwinkan tu batal belaka. Kalau dia tahu hak terdahulu ataupun dia jahil hak yang terdahulu, maka ataupun dia tak tahu hak yang serentak tu, maka batal kedua-duanya. Nampak tak? Gitu. Gitu. Habis dah saya. Penin tu. Cerita instan. Cerita ini tak tu. Bawa dari. Bawa dari nikah ni, saat ni ambil bulan ni. Nak ambil habis ni nikah hari ni. Perempuan lupa dah. Lupa. Kena belaga apa tahu lah, kantuk kepala tu lupa menikah pula. Dia penin. Tapi masalah tu berlaku, faham tak? Situ berlaku. Ni cerita. Maka jika mendakwa tiap-tiap daripada dua suami akan mengetahui perempuan, mengetahui akan perempuan, suami akan mengetahui perempuan itu dengan terdahulu nikahnya. Laki ni kata tak, saya dulu. Laki ni kata tak, saya dulu. Kira terpakai lah. Gitu. Saya dulu. Mana dia mengetahui perempuan itu dengan terdahulu nikahnya. Maksudnya mengetahui perempuan dia tahu hak mana dulu hak suami ni dia kira hukum dia dululah. Lepas tu hak ni kena ditanya, maksudnya hak ni mesti kena tanya perempuan tu. Mana yang dulu, mana yang kemudian tanya perempuan tu. Terdahulu nikahnya, didengarkan dakwanya. Mana kata dia tak tahu. Maka jika engkar perempuan tu engkar, tak mau nak duk kata, maksud dia tak tahu. Tak tahu hak mana dulu. Selalunya perempuan tahu laki ni hak mana dulu. Hak nikah dengan dia tu lah. Tapi engkar dia tak mau. Tak tahu dia tak hak mana dulu. Lepas tu qadi nak hukum jadi bini dia pun Maka jika engkar perempuan itu, bersumpah ia perempuan bagi tiap-tiap daripada keduanya bahawa tiada mengetahui ia perempuan tu akan terdahulu nikahnya. Aku tak tahu, sumpahlah. Aku tak tahu tunggu dengan hang dengan ni. Atau jika ikrar ia, jika ikrar ia tu dia panggil lam lil istisqa menetap. Atau jika ikrar ia bagi salah seorangnya, yakni dengan terdahulu nikah, dia ikrar kata hak ni dululah tok qadi weh, sabitlah nikahnya, mana sahlah nikah dia. Boleh faham tak? Kalau dia perempuan tu ikrar hak ni dulu tok qadi padahal dia bohong, ikut suka dia alah tu. Tapi sabitlah nikah dia, sah tu nikah, sah nikah dia. Nampak? Tentang balik tengok lain, insya-Allah faham. Dan harus bagi seorang yang seorang yang lain itu suruh ia perempuan tu bersumpah. Hak yang lain ni kata, aku dulu lah sumpah. Harus bagi dia suruh sumpah. Kalau dia tarik diri, Allah lah. Tapi kalau harus bagi dia suruh sumpah.
Nah, dan harus bagi nenek memerintah dua taraf. Apa dua taraf? Harus bagi nenek. Dan harus ni istinaf. Mustahak hingga ke atas lah. Nenek-nenek ni sampai ke atas, nenek Tok Nyang kita ni datuk, pak pada datuk kita, Tok Wan pada datuk kita, sehingga ke atas tu ni maksud nenek tu lah, hingga ke atas. Dan harus tu istinaf bayar ni mula baru. Ni masalah bapak bagi cucu. Bapak bagi cucu tu mati. Masalah ni, dia ada pak dia mati, tinggal Tok Wan, faham tak? Tok Nyang dia ada lagi, Tok Wan dia ada lagi, mati. Kemudian Tok Wan dia belah lah dia, cucu dia, Tok Wan dia belah. Jadi nenek dia lah kita kata. Dan harus bagi nenek memerintah dua taraf. Dua taraf tu mana? Ijab dengan qabul. Dua taraf akad. Dua taraf akad ni mana? Akad ni apa makna akad? Ijab, qabul lah. Dua taraf ni. Faham tak? Dua taraf akad mana? Ijab dengan qabul. Harus dia perintah dua-dua. Gimana? Tengok. Pada mengkahwinkan cucu perempuan. Sama ada cucu tu dah balik ataupun dia belum balik, harus dia kahwin. Dia kahwinkan cucu perempuan. Syarat cucu perempuan tu anak dara lah. Sama ada anak dara dia balik ataupun belum balik. Sama ada sudah balik atau belum balik tu masalah lain. Lepas syarat dia anak dara. Dan bapa dia dah mati. Nah, syarat cucu ni lagi, cucu tu cucu belah laki-laki lah. Nah. Tapi syarat lagi, syarat cucu laki-laki pula mesti belum balik dan bapa dia dah mati. Tak disyaratkan kufur. Baik. Gini. Ni syarat belah perempuan. Tak ada pen tu. Tak ada tu boleh tulis tak? Ambil mai. Nak habis sikit masalah kan. Jadi kita nak berhenti. Mai ambil pen. Boleh. Tak. Dekat belakang tu. Oh, boleh? Belakang apa? Tak belakang. Mai mayu. Mai merah ke biru bubuh biar. Baik. Aduh. Boleh. Okey. Ni Tok Wan. Macam mana? Ada misal ke lah Tok Wan. Bila Tok Wan dia ada anak jantan ke? Ni pun anak dia, anak jantan dua orang. Ni anak dia jantan. Anak jantan ni ada anak lagi. Ni anak pada jantan ni. Faham tak? Hak anak jantan ni ada anak betina. Faham? Pak dia ni mati, tengok bola dua-dua, stadium runtuh, mati kedua-dua anak ni. Lepas tu tinggal cucu dua-dua. Hak ni cucu laki-laki ya. Ni cucu perempuan. Faham? Maka syarat bagi cucu perempuan, syarat dia anak darah. Nah, bikir anak darah. Dia masalah balik ataupun belum balik, ini tidak syarat. Adapun syarat belah anak cucu laki-laki ni, dia mesti belum balik. Faham? Belum balik. Maksud dia boleh, ni yang kata harus bagi Tok Wan, sah bagi Tok Wan, dia dua taraf. Faham tak? Dua taraf akad. Akad, apa dua taraf akad? Ijab, qabul. Faham? No? Ijab dengan qabul. Dua taraf. Maksud dia nak nikah depa dua. Depa dua ni panggil apa ni? Sepupu. Memang. Dia cucu ni dia nak nikah. Dia Tok Wan ni kaya weh.
Bendang banyak, harta banyak. Kalau aku bagi menikah cucu aku dengan orang lain, habis harta aku dah. Lah menikah sepupu. Abang menikah. Faham tak? Ha, soalan. Ni faham, ni dasar masalah yang dia nak cerita. Faham tak? Ini dasar masalah yang dia nak cerita. Faham tak? Ha, situ. Ha, ni nak cerita ni dua taraf. Dia angkat kawan ni, terima aku ni. Mana? Ha, ni tak, ni kaedah ni nak abang kata ini punca masalah dia. Sikit tu ya. Faham tak? Ha, faham masalah. Tengok. Duduk muka suara apa weh? Lari pula. Ha. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Tengok dia kata. Dan harus ni makna dia sah lah. Nah. Bagi nenek, bagi tu orang dia terjemah pada lam. Nah. Bagi nenek, lam tu dia panggil lam lil istihqaq. Bagi tu. Makna dia mustahak hingga ke atas. Lam tu bagi nenek. Harus bagi nenek. Masalah namun. Allahu Akbar. Dia kata harus bagi nenek. Okey. Harus bagi nenek. Bila sebut bagi nenek, dia panggil lam lil istisqa. Istihqaq. Gitu. Lah, bagi nenek, apa ni mana bagi nenek? Harus bagi nenek, maksudnya bukan dekat nenek saja. Bagi istihqaq ni mana mustahak. Istihqaq ni mana mustahak hingga ke atas. Bukan nenek saja. Pak bagi nenek. Kan kata tu bagi. Harus bagi nenek. Faham tak? Ha, gitu. Lam tu lil istisqa sampai ke atas. Itu makna ni. Duduk lagi. Harus. Baik. Harus dan harus bagi nenek. Nah, memerintah dua taraf. Apa dua taraf akad? Apa dua taraf akad? Ijab dengan qabul. Dua ni ya. Baik. Faham masalah bergelok. Pada mengkahwinkan cucu perempuan daripada anak laki-laki, tu mengkahwin dengan tu akanlah akan cucu laki-laki daripada anak laki-laki yang lain. Jangan anak Pak Long ni dia ada laki-laki perempuan kahwin dia dua ni, itu bengong kan tuan tu. Faham tak? Anak laki-laki dengan cucu laki-laki bagi anak yang lain. Nah, pak depa ni mati tengok bola lah. Stadium untuk dua-dua anak dia mati. Tinggal cucu dua-dua orang. Dia belah. Nah, baik. Dia nak buat ke mana? Tengok dia tak. Harus bagi dia mengkahwinkan. Dia kata, "Cik tak mau sepupu tak mau." Hang mau kan? Tak mau aku nak bagi nikah. Ya. Ha gitu. Dan tiada sah, tapi syarat lagi noh. Syarat dia. Syarat cucu perempuan mesti anak darah. Nah, dia dah baliag ataupun belum baliag itu tak jadi syarat. Dan bapa dia dah mati. Syarat dia. Syarat cucu laki-laki. Cucu laki-laki ni. Syarat cucu laki-laki mesti belum baliag. No, syarat laki-laki, cucu laki-laki belum baliag. Tapi kalau laki-laki tu dah baliag, dia yang bawa diri dia. Faham tak? Tak sama perempuan. Nah, perempuan walaupun baliag tak payah boleh paksa lagi. Cucu, syarat cucu laki-laki, belah laki-laki ni, belah lain nak nikah tu, syarat belum baliag. Baik. Tapi pak dia pun syarat dah mati. Syarat tak kufu, tu tak syarat. Nah. Kufu tak syarat. Faham tak? Ini masalah asas, masalah pokok. Faham sini ya? Ha gitu. Dan tiada sah mengkahwin umpama anak. Dan tiada sah mana tidak, tak mestilah qadhi mengkahwinkan dia. Tak sah mengkahwin umpama anak. Bapa muda itu, yang ni bapa muda bagi perempuan tu pada pihak bapa lah.
Dan tiada sah mengkahwin umpama anak bapa muda itu akan dirinya, dengan dirinya, dengan perempuan, dan ini dengan sepupu dia lah, dengan dirinya, yakni menikah dirinya akan sepupu dia. Bolehkah? Ni dia tak saya, aku nikah diriku dengan sepupu dia, dia kenal sepupu dia, tak boleh. Tapi kalau Tok Wan bagi, tak apa. Gitu. Bapak muda tu mana dia, pak menakan dia lah. Gitu. Dan jikalau diwakil, baik, tak mana dia, muda tu akan dirinya dengan sepupunya dan tidak wali yang lain tak sah, yakni menikahkan diri dia akan sepupu dia. Kok mana pun dia kata dia kena wali lain nak menikah, faham tak? Dia tak boleh lah menikah. Dia kata aku pun wali dia juga. Dia memanglah kalau tak ada ni, dia anak pak belakang belah jantan lah, anak abang ayah budak perempuan ni lah. Gitu. Dia kata aku tu wali dia, aku wali dia. Kalau ikut-ikut boleh ke? Tak boleh dia nikah dia, tak boleh. Dia kena wali yang lain menikahkan dia. Faham tak? Situ. Walaupun dia boleh jadi wali, tak boleh. Gitu. Dan siapa dah nak nikah kena qadi. Gitu. Dan jikalau diwakil kepada orang lain sekalipun, dia wakil hang nikah aku tak dengan ibu-ibu, dia bagian dia wali dia. Gitu. Dengan bahawa memerintah ia atau diwakilkannya, atau diwakilnya akan dua taraf akad. Atau ia anak bapa muda ni, sepupu dia tadi lah, memerintah satu taraf akad. Misalnya qabul lah, dan wakilkan satu taraf akad, misalnya ijab lah, maka yang mengkahwinkan dia, yani umpama dia kan anak bapa muda tadi ni, sepupu dia tadi tu orang yang satu darjatnya wali dia lah, satu darjat wali. Maka jika tiada, maka qadi. Pada tu kena qadi lah nikah dia pun lah, pasal dia juga wali budak tu lah. Gitu. Maksud dia tak boleh menikah diri dia. Faham tak? Dia bukan mentasarruf dua taraf akad. Tok Wan dia dua taraf akad. Faham tak? Dia tu sendiri walaupun dia Tok Wan, dia tak ada, dia lah wali perempuan tu. Dia nikah diri dia angkat semua. Tak boleh. Orang lain boleh. Orang lain tak boleh, tapi syarat yang satu darjah wali tu. Kalau tak ada, maka pergi qadi. Faham tak? Tu tak apa. Kerana dia satu taraf saja. Wa imma dia ijab, wa imma dia qabul. Nampak tak? Situ. Tok Wan tak apa, ada taraf. Faham tu masalah ni. Gitu. Dan qala musannif rahimahullah taala, yang terakhir, dan yang mengkahwinkan qadi itu qadi yang lain. Kalau dia qadi, dia qadi, kawan ni tak ada wali, memang nak menikah pun dengan dia, dia pakai akad dia terima dia, tak boleh. Faham tak? Qadi tak boleh juga. Itu yang nak menikah dia apa? Kena untuk qadi lain ke? Aku pinjamlah untuk qadi daerah mana pun. Ambil daerah Langat kan? Tak boleh kan? Maksudnya memanglah perempuan tu tak ada wali, memang dia ni wali hakimnya. Qadi tu dah. Qadi maksud dia kalau orang lain main nikah, dia tarah dia ijab lah. Kawan qabul lah suami tu. Tapi nak nikah pun dengan dia. Dia kan dia nak ijab, dia nak qabul diri dia, tak boleh. Dia tak boleh perintah dua atau tarah. Lepas tu nak kena nikah kawan ni dah tak ada wali, kena qadi lain. Faham tak? Begitu. Bila dia kata gitu. Dan yang mengkahwinkan qadi itu qadi yang lain. Oleh qadi yang lain lah. Ni pada masalah perempuan yang tidak ada wali yang khas lah. Dan jika ia qadi yang lain tu khalifahnya, mana qadi yang pertama sekali pun tak apa dah. Padahal yang nak menikah dengan dia tu, dia paling tinggi, raja lah. Yang nak menikah tu khalifah dia, maksud dia pentadbir dia lah. Pentadbir dia tak apa. Tolong menikah dia, tak boleh dia angkat dia tak boleh. Dia tak boleh perintah dua taraf.
sekalipun, kerana khalifahnya mengkahwin ia dengan jalan wilayah bersalahan wakil. Dia bukan wakil, faham tak? Dia mengkahwin ke atas jalan wilayah, bukan atas jalan wakil. Kalau atas jalan wakil daripada qadi itu tak sah lah juga lah. Ni atas jalan atas jalan wilayah, no. Itu wallahu alam. Mana? Situ. Masalah ni wallahu alam. Qala musannif rahimahullah. Mana? Mana? Dua taraf. Apakah aku nikahkan kau? Dengan cucuku itu. Tak sama cucu. Dengan cucuku ni. Maka aku terima nikahnya. Pasal cucu dia tu tak balik air. Kalau balik tak boleh, kena dia terima lagi. Faham tak? Itu. Begitu. Baiklah dia terima. Maksud dia, dia tak kira aku menikah dengan apa ni jadi aku jago tu ya. Aku terima nikah lah. Tidur kali. Qabil tu nikah selesai. Dua terangkan. Dua aku Ustaz, kalau seorang tu perempuan tak kena. Dua anak tu. Orang lelaki, dua perempuan tak jadi. Tak boleh. Anak dia. Tak boleh. Kena dua-dua jantan. Kalau anak dia perempuan, dia belah pak tu. Belah pak tu kali. Macam orang lain lah benar. Dia kena anak dia dua-dua jantan. Ya, kalau boleh nikah lagi pasal bila Ustaz? Jantan dia boleh nikah lagi sendiri tu pasal bila. Ni Kes ni tak kita boleh nikah lagi sendiri. no masalah. Tu taklid tak ada wali tu. No masalah. Dia masalah gini. Sebab tu dia kata, untuk Nabi kata apa? Ikhtilafu ummati rahmatul linnas ni. Bersalahan umat aku ni jadi rahmat bagi manusia ni. Maksud dia jatuh ke terbang tinggal dua orang yang sah. Tinggal dua orang ya. Jantan kita seorang, perempuan seorang. Hak lain mampu habis. Dia tu tengah hutan tu. Dia nak mai duduk dekat kita haram. Takkan haram nak mai duduk dekat kita. Nak duduk jauh tak apa ni. Kena tidur satu ke semua ni. Haram weh. Tak boleh. Lama-lama pakai taklid mazhab Nabi tak ada wali, tak ada saksi nikah dia atas nikah. Jadi wakil tak pun perempuan tu bagi perempuan tu apa maksud dia tu aku nikah aku terima orang pakai tidak nak duduk dekat tak boleh, duduk jauh tak boleh. Tengok dia orang gitu gitu. Wallahu a'lam. Yang perempuan ni tadi tu Ustaz kata dia kalau perempuan tu tak dia boleh paksa apa tu? Boleh. Kalau perempuan apa? Kalau perempuan yang tadi lah Contoh dia. Okey. Tuan dia boleh paksa hak sepupu dia nak balik kalau Jantan dan balik tak boleh. kalau tak boleh Tak boleh tak boleh. Atas tasarruf dia. Kalau dulu tak balik kalau Dah. Hak ni bab perempuan tak cara bab balik tak balik. Dia boleh paksa. Pasal dia hukum dia boleh mujbir. Boleh mujbir. Syarat perempuan ni anak dara. Tapi kalau janda pun tak boleh ya. Janda tu dia tasarruf diri dia sendiri. Anak dara ni atas pak ataupun tok wan. kalau perempuan tu tak mau Tak mau pun dia boleh paksa. Kes dia tak boleh balik lagi. Kes perempuan jantan tak balik lagi Kalau jantan tak balik lagi. Kalau perempuan balik pun tak apa. Di zaman orang takut kata tiga orang kita kata zaman tu Arab dulu nikah pupu itu dia pun paksa. Tapi paksa kecil-kecil tu yang jadi masalah orang dulu itu kan. Nikah mau apa nak nikah dulu. Anak dia dengan ni. Mai besar mengaji kenal dengan orang lain penin. Nak pun kenal hang lebih buat gini hang nikah dah dia. Penin. Nikah bila dia waktu hangpa kecil-kecil aku menikah dah dia. Ayah hang nikah kali dengan ni mampu umur tak tahu halal ni. Elok depan luar. Tapi elok aja. Orang dulu elok aja tak nak jumpa siapa macam. Orang luar tak boleh. Dia pergi mengaji dia. Dia nampak sini elok lah, pergi mengaji, melik lagi dia weh. Dia jumpa ke depan tu lah.
Oh gitu. Zaman law ni lah. Tak sama zaman dulu. Tu je. Wallahu a'lam. Tapi tak ada itu tak termakan sekarang tak makan no. Yang datang lagi sendiri kan tak boleh makan kan. Tahu. Macam mak bapak ni cakap-cakap ini kumpul ini mentu. Dia ginilah. Dia gini. Kawan tu pula kata tak apa aku terima dah. Terima lah terima. Ada saksi boleh? Dalam keadaan gurau lah. Nabi kata salah satu jiddahunna jiddun wa hazlahunna jiddun. 3 perkara sungguh-sungguh pun sungguh, melawak pun sungguh. Pertama Nabi kata an-nikah, yang kedua talak, yang ketiga ar-rujuk. 3 perkara. Nikah pun ni. Awang dia kata aku kenal kan hang pergi pondok dah. Aku nikah hang dengan anak aku, anak zikok tu ya, kawan tu pun. Tak apa hak tina zikok tu ya. Aku menikah hang dengan anak aku ni. Aku kenal kau, hang nikah dengan anak aku. Aku terima nikah dia. Mampus je nak bercara dengan dia. Ni hadut dengar sembang dia ramai lah. Cara-cara Pak Qazi panggil, ada saksi, ada bercampur, ada 4-5 orang. Betul tak? Betul dia kata tu, budak ni kata terima tu. Hang mampus je nak bercara. Pasal apa? Pak ni wali mujbir. Tu kata dia boleh paksa anak dia, faham tak? Wali mujbir. Wallahu a'lam.